Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Saya Terence Das. Dan juga saya Syuaida Arifin. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih untuk anda semua yang memilih bersama dengan siaran kami dan juga program kami pada pagi ini selama 3 jam. Kami akan bersama dengan anda 8 hingga 11 pagi. Boleh tonton kami di Facebook, di RTM Klik untuk pelbagai perkongsian menarik pada pagi ini. Ya, dan kita mulakan dengan berita-berita yang semestinya dekat dengan hati tuan-tuan dan para penonton kami pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan barang-barang yang menjadi begitu penting dalam kehidupan seharian, keperluan asas, dan isu minyak masak merupakan salah satu daripada isu berbangkit yang sering kali kita keudarakan. Namun menteri baru yang telah pun dilantik untuk merajui isu-isu berkenaan, di mana portfolio ini dimasukkan dalam Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Salahuddin ataupun menteri yang bertanggungjawab telah memberi jaminan bahawa harga dan bekalan minyak masak akan diberi perhatian khusus. Okey, perbincangan tersebut juga turut meliputi polisi serta mekanisme pelaksanaan perkara itu. Walau bagaimanapun, hasil perbincangan menunjukkan reaksi positif daripada kesemua pemain industri. Kita harapkan agar isu ini dapat diselesaikanlah. Okey, berita seterusnya. Seterusnya, cadangan sistem kupon bersubsidi akan dibincangkan. Ini tidak banyak beza dengan apa yang ada di Amerika Syarikat, iaitu sistem kupon diberikan kepada golongan yang memerlukan. Namun apakah sistem ini adalah sistem yang paling berkesan? Pernah satu ketika dibincangkan namun tidak dilaksanakan sebenarnya. Okey, isu ini diyakini akan memberi manfaat kepada golongan istimewa B40 termasuklah kepada pemain industri kecil dan sederhana. Cadangan ini dibincangkan dalam satu mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NACOL dalam masa terdekat. Kita mengharapkan agar isu minyak masak ini dapat dimanfaatkan oleh mereka yang benar-benar memerlukan subsidi minyak masak ini, sebab kita dapat saksikan sebenarnya ada isu sedikitlah ketirisan subsidi ini di mana mereka yang tidak layak juga mengambil kesempatan di atas subsidi yang diberikan oleh pihak kerajaan ini untuk mendapatkan minyak, terutama minyak paket 1 kilogram untuk perniagaan mereka dan kegunaan lainlah. Jadi kita tidak mahu dan juga ingin menghalang ketirisan tersebut. Baik, seterusnya kita lihat bahawa Petronas dan ADNOC telah pun memeterai satu perjanjian yang mana akan memberi manfaat kepada seluruh negara. Perdana Menteri menyambut baik perjanjian yang bersejarah ini, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyambut baik perjanjian di antara Petronas dan Abu Dhabi National Oil Company ataupun ADNOC untuk meneroka dan menilai Unconventional Onshore Block 1 di Abu Dhabi. Dan beliau yang juga telah dikunjungi oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong menjunjung kasih di atas peranan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah yang menjadi tenaga pendorong utama kepada kejayaan usaha sama ini. Okey, pemeteraian kerjasama itu merupakan cerminan untuk membina hubungan antarabangsa yang sudah pun sedia terjalin, hubungan baik antara Malaysia dan juga negara ini. Datuk Seri Anwar juga turut menaruh sepenuh keyakinan kepada syarikat-syarikat serta bakal tempatan untuk menerajui serta meneroka idea dan peluang untuk bersaing di peringkat global. Ya, sebenarnya kita sering dengar tentang tenaga boleh diperbarui, namun belum ada sumber yang boleh hampirlah dengan keperluan minyak sebagai sumber tenaga utama. Bahkan harga minyak pun semakin stable pada ketika ini. Namun adakah ini akan menunjukkan bahawa kita akan mampu untuk mencapai sumber pendapatan baru daripada minyak? Kita akan nantikan hasilnya. Baik, cerita yang ingin kami beri tumpuan adalah cerita yang sudah sekian lama sebenarnya dibangkitkan oleh pelbagai menteri, pelbagai agensi yang bertanggungjawab. 60 juta kepada pesawah bukan untuk roboh Empire Site Mokhtar. Ya, sememangnya kita sedar bahawa Penas memainkan peranan penting dalam monopoli padi ini dan Tan Sri Syed Mokhtar juga telah bersetuju dengan Yang Berhormat Perdana Menteri bahawasanya ada keperluan untuk memberi lebih banyak kelonggaran di dalam industri ini.
dan persaingan selalunya adalah suatu yang sihat. Namun dalam beberapa industri di Malaysia, terutama sekali dari segi keperluan asas, kita dapat lihat telah wujud monopoli yang sekian lama telah mendominasi pelbagai bahan asas petani ini. Jadi kita akan bersama dengan seorang tetamu yang telah pun bersedia di talian untuk memberikan pendapat tentang apa yang diujarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga yang telah menerima sokongan daripada Tan Sri Syed Mokhtar. Okey, sudah pun bersedia di talian iaitu Encik Mokhairuddin bin Mahamat selaku penghulu Mukemian. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Mokhairuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, mungkin kita boleh minta sedikit pandangan awal daripada Encik Mokhairuddin sendiri berkenaan dengan peruntukan secara keseluruhan 60 juta yang akan disalurkan untuk pesawah-pesawah. Bagaimana penerimaan berita ini oleh pesawah-pesawah tempatan? Okey, pertama sekali alhamdulillah, bersyukurlah sebab perkara ini telah dibincangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan pesawah kan, pesawah, dan kita ni terujalah sikit apabila benda yang pertama dibincangkan adalah berkaitan dengan kami ni pesawah-pesawah di mungkin di seluruh Malaysia lah untuk perkara ni kan. Jadi pada ketika ini, apakah sistem yang digunakan oleh para pesawah terutama sekali di kawasan daerah Yan untuk menjual hasil mereka kepada industri dan berapakah pulangan yang diterima? Okey, berkaitan dengan pulangan yang kami terima ni, satu kan kami memperoleh sekali jualan sebanyak RM1,620 per tan. Dan satu relung untuk satu relung lah. Untuk satu relung kita boleh mempunyai dalam 2 tan lebih sikit lah kan. Tu pun jika kalau padi boleh. Kalau boleh, kalau tak boleh maksudnya dia akan drop lagi pendapatan kita berkaitan dengan mungkin dengan apa isu sakit, padi sakit kan. Macam musim lepas memang tak boleh apa, memang tak boleh lah kan, kuranglah punya pendapatan tu kan. Baik. Tu ya. Siapa yang menetapkan harga jualan hasil tuaian padi dan beras ini? Siapa? Depa yang peletak. Okey, tak apalah ni dah ada peruntukan ni. Apa sebenarnya bayangan Cik Mokhairuddin yang akan digunakan daripada peruntukan ini? Apa yang keutamaannya? Saya dah nampak kalau untuk bayangan peruntukan ni kita boleh salurkan melalui dengan padi benih ke ataupun racun yang lebih berkualiti. Yang lebih ni lebih pada racun lah. Oh, racun. Disebabkan racun ni memang harga tinggi sekarang ni. Tinggi. Bagaimana dengan mesin-mesin, peralatan dan sebagainya? Itu pun salah satu daripada sebab ni juga, sebab jualan kita banyak tu juga dapat kan, dan dia punya harga kos untuk jentolak untuk mesin padi, untuk traktor kan, harga tu makin tinggi kan. Kita jual dengan harga banyak tu juga, dan untuk kita nak bayar upah-upah tu semua tu memang tinggilah kan. Maka dengan itu perlu ada satu keseragaman, mekanisme baru untuk mencapai harga yang lebih sesuai. Harga yang mungkin boleh dikatakan sesuai untuk kami yang membeli dan para petani. Jadi yang depa-depa tu kita kena tinggalkan lah. Sepatutnya hampa dan kami je lah. Tak apalah. Kita mendoakan yang terbaik, no? Itulah harapan kami ni, petani-petani pesawah-pesawah ni, kita berdoakan benda yang baik, dan mana-mana benda yang baik kita akan terima, dan kita pun bersyukurlah sebab salah satu perkara yang dibincangkan adalah berkaitan dengan pesawah ni lah. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan. Kita ada seorang lagi petani yang akan bersama dengan kami, Encik Nazar.
di mana kita bukan nak mendapat satu pihak saja. Nanti hampa kata kita ni tak adil. Kita nak dapatkan respon daripada mereka yang berada di lapangan. Mereka yang bekerja, berpanas, berhujan dan sebagainya untuk menghasilkan padi dan juga beras ini di utara tanah air. Kita bersama dengan Cik Nazar di talian yang sudah pun bersedia. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, Encik Nazar, cuba kami hubungi semula untuk mendapatkan pandangannya. Tadi yang dikatakan depa tu, kita nak tahu juga siapa tu. Meletakkan harga padi. Sebab kalau kita lihat, kos akan sentiasa meningkat. Kos jentera, kos penyelenggaraan jentera, kos untuk membayar para pekerja dan juga paling penting adalah baja dan racun yang digunakan dalam penghasilan hasil tani itu sendiri. Jadi semua kos ni akan meningkat berikutan dengan apa yang berlaku di Ukraine dan Rusia. Rusia juga ada sedikit kekangan kepada sistem bekalan. Jadi apakah sebenarnya kesannya kepada para petani jika harga tetap sama? Harga yang mereka jual tetap sama, tidak berubah, tetapi kos mereka sentiasa meningkat. Maka untung tu akan terlalu sedikit mungkin untuk menyara kehidupan dan mereka tetap ada pada satu tahap kemiskinan yang sangat membimbangkan. Mereka dikatakan antara petani paling miskin di Malaysia, sedangkan mereka yang menghasilkan nasi. Sebenarnya nasi yang kita makan sehari, yang tu yang kita makan sehari, kita seharusnya lebih berterima kasih kepada mereka. Dan kita bersama dengan Encik Nazar yang telah bersedia untuk bersama dengan kita. Assalamualaikum. Cik Nazar. Okey, Cik Nazar, pesawat di kawasan mana ni? Saya bercawa di kawasan Kuala Kedah. Kuala Kedah. Okey. Apa pandangan Cik Nazar berkenaan dengan peruntukan yang bakal diberikan kepada pesawah bermula tahun hadapan? Peruntukan 10 juta yang bakal diberikan kepada pesawah itu cukup bertepatan dengan kerja yang begitu kan. Dengan keadaan apa yang berlaku sekarang pada pesawah. Dengan hasil padi yang berkurangan sekarang. Jadi Encik Nazar, tadi kita ada bertanya kepada seorang rakan Encik Nazar dari Yen berkenaan dengan harga jualan hasil tuai. Jadi siapa yang menetapkan harga ini dan adakah ia telah sekian lama tetap pada harga yang agak rendah pada pendapat Encik Nazar? Okey, harga padi ini dia tetapkan ini kilang. Bila masalah padi ni pun, bila dia tetapkan harga, tapi potongan kepada petani sawah tu makin meningkat. Jadi, kalau kata peningkatan untuk hasil padi pun, bila kerajaan tak dapat kawal pemotongan pada hasil padi ni, mana jugalah untuk pesawah-pesawah, sebab harganya tetap berkurangan. Okey, jadi mungkin Cik Nazar boleh suarakan sedikit harapan secara ringkas apabila peruntukan ini dapat dilaksanakan nanti. Apa perkara pertama yang diharapkan oleh Cik Nazar sendiri melalui peruntukan tersebut? Okey, melalui peruntukan tersebut, kami para pesawah ini mengharapkan ada lagi lah bantuan-bantuan sebab sekarang masalah pembajakan tanah cukup bermasalah. Masalah tanah, masalah kos untuk pembajakan makin meningkat sekarang. Dah harap kerajaan perhatianlah terhadap perkara ni. Okey, baik. Terima kasih Cik Nazar. Itu saja kesempatan kita pada pagi ini untuk dapatkan sikit sebanyak respon awal berkenaan dengan pesawah dan juga mereka yang berada di sekitar utara tanah air yang mengusahakan pertanian padi ini. Kita mengharapkan agar peruntukan sebanyak 60 juta ini kepada pesawah bakal membantu untuk meringankan beban kita untuk mengusahakan padi secara domestik. Baik, 10 juta pada tahun ini, 50 juta pada tahun hadapan akan disalurkan. Namun jumlah itu mungkin nampak besar, tapi kepada berapa ramai dan apakah sebenarnya tujuan yang bakal digunakan nanti semuanya terserah kepada pesawah-pesawah itu sendiri, dan kita harapkan yang terbaik untuk mereka supaya ekonomi peribadi mereka dapat ditingkatkan dalam masa akan datang. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini ada banyak lagi topik menarik kita akan kupaskan untuk anda semua. Jangan ke mana-mana.